Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kemudian kami akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang konflik komunikasi secara maya. Pertama sekali kita akan pergi kepada bahagian pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Faris bin Baharudin. Nombor metrik 19BI02015. Baik, secara pendahuluannya ataupun secara ringkasnya, apakah itu konflik, komunikasi. Komunikasi ini adalah sebahagian dari fitrah manusia. Pertukaran idea, fikiran dan maklumat sebagai seseorang kepada orang lain, daripada seseorang kepada orang yang lain adalah komunikasi. Baik, sebelum kemunculan komunikasi lisan, kaedah bukan lisan digunakan seperti isyarat, mimik muka dan pergerakan. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Adnan, bernombor metrik 19BI02030. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang konflik komunikasi secara maya. Jadi saya telah ambil daripada bab 12, iaitu yang bertajuk kepimpinan. Jadi antara isu yang telah saya kaji iaitu kurangnya tahap kefahaman penerima dalam menerima maklumat. Jadi, menjadi seorang pemimpin atau ketua merupakan tugas yang amat berat dan besar tanggungjawabnya. Boleh diibaratkan sebagai pakaian yang mana pemimpin atau ketua itu harus baik dipandang dari belakang maupun dari sudut-sudut yang tidak terlihat. Walau bagaimanapun, ramai pengurus dan penyelidik dalam bidang kepimpinan dan pengurusan cenderung untuk melihat kepimpinan sebagai penyumbang utama atau penyebab langsung kepada penyampai organisasi. Penyampaian secara maya adalah satu kekurangan bagi penerima untuk memahami dan meneliti setiap apa yang disampaikan oleh penyampai. Oleh sebab itu, penyampai perlulah bersedia dengan pelbagai konsep dan juga teori yang harus digunakan bagi memberi kefahaman yang jelas kepada penerima. Jadi kawan saya selepas ini akan menerangkan tentang gaya komunikasi berkesan kepada penerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizul Mustaqim bin Harun 19BI02013. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang gaya komunikasi yang berkesan. Okey, gaya komunikasi berkesan yang pertama sekali adalah assertive style. Yang mana gaya komunikasi yang mana komunikator membuat pertanyaan secara langsung yang disertai dengan pertimbangan pemikiran, idea serta harapan. Komunikator dengan gaya ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik sehingga membiarkan individu lain untuk mengetahui bahawa ianya didengarkan. Gaya komunikasi ini sangat terbuka dalam melakukan perundingan maupun perbincangan mesyuarat, serta mampu menerima dan berikan kritikan dan berikan perintah ataupun arahan secara langsung. Gaya komunikasi berkesan yang kedua adalah passive style. Gaya komunikasi ini di mana komunikan tidak menunjukkan perasaan, idea serta harapannya secara terus. Dalam gaya ini, komunikator cenderung akan banyak tersenyum serta lebih banyak menyampaikan tanggapannya melalui individu lain. Komunikator juga cenderung melakukan tindakan dibandingkan mendengar. Gaya pasif ini lebih menggunakan suara yang lemah lembut serta seiring berhenti berkata-kata dan tidak melakukan kontak mata dengan komunikan. Okey, seterusnya gaya komunikasi berkesan yang ketiga adalah aggressive style, yang mana gaya komunikasi ini komunikator lebih cenderung kepada menyatakan perasaannya dengan mudah mengenai apa yang dia nak dan difikirkannya, tetapi sering mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Komunikator jenis ini seringkali menyakiti individu lain dengan kata-kata yang berlebihan. Dalam hal demikian, sehingga menyampaikan pesan bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga diiringi dengan gerakan tubuh seperti menunjuk, mengetuk meja dan sebagainya untuk menegaskan maksud daripada apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anwar Fazli bin Muhammad Sanusi, nombor matriks 18BC02034.
Jadi saya akan menerangkan mengenai isu seterusnya yang saya ambil daripada topik bab 10, iaitu mengenai pengucapan awam. Jadi pengucapan awam ni pun sama, dia tidak akan terlepas daripada konflik komunikasi. Apatah lagi bila zaman sekarang di waktu pandemik ini kita banyak melihat pelbagai program pengucapan awam tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka bagi mengawal penularan COVID-19. Jadi kebanyakan program-program pengucapan awam ni dilakukan secara maya ataupun secara atas talian. Jadi bila kita sebut mengenai program atas talian, termasuklah pengucapan awam, ia tidak akan terlepas daripada sebarang gangguan. Lagi-lagi mengenai komunikasi, kerana bila atas talian ni ia banyak melibatkan gangguan internet ataupun banyaklah gangguan-gangguan lain yang saya akan terangkan sebentar lagi. Antara konflik komunikasi yang mungkin berlaku sewaktu pengucapan awam dilakukan secara maya ialah akan berlaku di sini kesukaran teknikal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kesukaran teknikal, iaitu kita boleh berfikir bila kita berucap di dalam secara maya ni, kita apa akan berlaku bila contohnya komputer kita tu rosak ke tiba-tiba kan, kemudian mikrofon yang kita guna tu tiba-tiba tak boleh sambung audio dia, dan lebih-lebih lagi masalah internet lah. Kita tengah berucap, kemudian tiba-tiba internet problem. Jadi kita tak dapat nak meneruskan acara. Jadi kita tidak dapat meneruskan acara pengucapan awam ni dengan jayanya. Kemudian masalah yang kedua adalah mengenai hadirin yang terganggu. Ini kerana apabila kita berucap ataupun pengucapan awam ni dilakukan secara online, kita tidak boleh terlepas daripada anggapan terhadap audiens yang apabila mereka berada di hadapan laptop ataupun komputer ataupun telefon, tidak mustahil mereka akan menekan segala jenis media sosial lain seperti TikTok, Instagram, Google dan sebagainya, kerana semua itu hanya berada di hujung jari. Jadi ini adalah dapat menyukarkan pengucap untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, kerana banyak faktor-faktor yang dapat mengganggu audiens yang sedang mendengar. Dan masalah komunikasi yang terakhir apabila kita mengadakan pengucapan awam secara maya adalah kita sering melakukan pengucapan awam secara webinar. Dan webinar ni sebenarnya dia memberi peluang kepada kita untuk berucap rasanya seperti bersemuka. Tapi secara jujurnya ia tidak sama dengan dia tidak sama dengan bila kita berucap secara bersemuka yang sebetulnya. Jadi oleh sebab itu persembahan maya ataupun pengucapan awam secara maya ni dia tidak dapat membuatkan kita merasakan pengucapan itu secara peribadi. Maksudnya kita tak rasalah pengucapan awam kita tu difahami oleh audiens yang kita jemput tu lah. Dan satu lagi, jika kita tidak dapat merasakan pengucapan awam ini secara bersemuka yang sebetulnya, jadi kita akan mengalami banyak masalah ketika kita melakukan persembahan visual ataupun pengucapan awam secara atas talian, seperti yang telah dinyatakan daripada sebab yang kedua tadi, iaitu kita akan terjejas ataupun kita akan terdedah dengan khalayak yang banyak terganggu dengan surrounding yang berada di sekitar mereka. Secara kesimpulannya, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah mendatangkan dua impak, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif itu adalah membantu seseorang itu mendapatkan maklumat dengan pantas, dengan menjimatkan masa. Baik. Yang kedua, teknologi ni secara negatif ni juga ada banyak yang contohnya bila kita ada teknologi ni, kita kurang berkomunikasi dengan manusia secara berdepan lah. Walaupun kita berada di peringkat PKP ni ataupun pandemik ini, kita lebih
menggunakan teknologi ini. Jadi dia ada banyak pros and cons lah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.